Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya dari kumpulan saya ingin membentangkan tajuk aktiviti kata orang adalah trekking dan hiking. Aktiviti ini semakin popular dalam kalangan masyarakat kerana ia bukan sahaja menyeronokkan, tapi ia memberikan manfaat kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Trekking dan hiking ialah aktiviti berjalan kaki ke kawasan gunung dengan tujuan rekreasi dan penjelajahan alam semula jadi. Terima kasih. Hai. Okey, saya ingin menerangkan tentang maksud trekking dan hiking. Secara umumnya, hiking merujuk kepada aktiviti berjalan di laluan yang telah disediakan seperti denai ataupun trek yang ringan, manakala trekking melibatkan perjalanan yang lebih jauh dan mencabar. Biasanya mengambil masa berhari-hari serta melalui pelbagai bentuk muka bumi. Kedua, aktiviti ini menuntut ketahanan fizikal, disiplin serta kesedaran terhadap persekitaran. Okey, hari ini saya akan menerangkan kelebihannya. Okey, kelebihan hiking adalah meningkatkan stamina, mengurangkan tekanan dan membantu menjaga kesihatan jantung. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membina semangat berpasukan dan memupuk disiplin diri serta mendekatkan kita dengan keindahan alam semula jadi. Seterusnya, saya menerangkan peralatan yang diperlukan. Sebelum memulakan aktiviti, peserta perlu menyediakan peralatan yang sesuai. Antara peralatan penting ialah kasut hiking yang tahan lasak, beg gelas ringan, botol air, pakaian selesa dan talis air, topi, jaket serta lampu suluh. Selain itu, peti pertolongan cemas dan peta laluan juga sangat penting untuk keselamatan. Okey. Mari saya jelaskan tentang peralatan tambahan untuk aktiviti trekking yang panjang. Peserta perlu membawa kemah, sleeping bag, alat memasak muda ali, serta makanan ringan berkhasiat. Bukan itu sahaja, peralatan komunikasi seperti walkie-talkie, telepon satelit juga boleh digunakan bagi memastikan hubungan dapat dibuat sekiranya berlaku kecemasan. Baiklah, kita masuk kepada pengurusan risiko. Dalam aktiviti seperti ini, pengurusan risiko amat penting. Setiap peserta perlu mengenal pasti risiko seperti cuaca buruk, kecederaan, kehilangan arah, dan juga serangan haiwan liar. Langkah awal seperti latihan kecerdasan, pemeriksaan cuaca, penyediaan obat-obatan, serta penyediaan peta perlu dilakukan sebelum memulakan perjalanan. Untuk saya pula ialah teknik dan etika hiking. Semasa hiking, langkah kaki perlu stabil dan mengikut tentang kumpulan. Kita juga dapat menggunakan tongkat hiking jika perlu bagi mengurangkan tekanan pada sakit lutut. Dari segi etika pula, jangan meninggalkan sampah, jangan merosakkan tumbuhan, serta hormatilah alam sekitar dan rakas kesukaan anda. Hai semua, aktiviti trekking dan hiking akan dapat mendedahkan kita terhadap flora dan fauna. Sepanjang laluan, peserta akan dapat melihat berbagai jenis flora dan fauna seperti paku pakis, orkid hutan serta pokok rene. Manakala fauna pula mungkin termasuk serangga, burung ataupun mamalia kecil. Kita hendaklah menghargai keindahan ini tanpa mengganggu habitat semula jadi mereka. Hai. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan tentang perancangan laluan aktiviti. Sebelum aktiviti bermula, kumpulan perlu membuat perancangan laluan dengan teliti. Kumpulan perlu pilih laluan yang sesuai dengan tahap kecerdasan peserta. Kenal pasti lokasi yang penting seperti sumber air, pintu keluar kecemasan dan kawasan rehat. Peta dan aplikasi GPS juga boleh membantu dalam menjejaki laluan yang lebih tepat. Itu saja. Hai, jadi saya akan menerangkan kepada kamu semua langkah-langkah keselamatan semasa hiking dan trekking. Jadi keselamatan ini haruslah menjadi keutamaan kepada setiap peserta semasa melakukan aktiviti hiking dan trekking. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ialah pastikan setiap peserta berada dalam kumpulan dan elakkan peserta berjalan berseorangan tanpa kawan.
dan peserta juga harus menghubungi ketua semasa melakukan aktiviti ini. Seterusnya, peserta haruslah membawa kit pertolongan cemas semasa membuat pendakian, dan peserta harus mengetahui cara-cara memberi bantuan awal seperti perawatan luka dan juga kejangan otot. Dan akhir sekali, elakkan membuat pendakian pada waktu malam ataupun pada waktu hujan. Jadi itu saja dari saya. Kesimpulannya, trekking dan hiking bukan saja menyeronokkan, ia juga memberi manfaat dari segi kesejahteraan diri dan juga kesihatan. Dengan perancangan yang rapi serta pematuhan etika dan keselamatan, aktiviti ini berjalan dengan sangat lancar. Itu saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.